Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, saya rasa ramai yang tahu saya dah lama dah tak upload video kan. Dan kebanyakan korang pun tahu juga saya tengah dalam proses untuk pindah rumah. So sekarang ni proses pindah rumahnya semua dah settle. Lepas je pindah rumah, sambung dengan demam pula 1 minggu. That's why lah macam agak drag lah untuk buat video baru. So ini adalah video pertama saya untuk tahun 2021 pada bulan Februari. So untuk video kali ni saya nak menjawab pertanyaan korang. Sebab hari tu kan saya ada tanya, ada apa-apa tak yang soalan yang korang nak tanyakan kepada saya. So video kali ni saya akan jawab semua pertanyaan yang korang post dekat mesej, post dekat ruang komen, dan ada juga setengah tu yang PM saya personally. So tak payah nak lengahkan masa, jom kita start. Okay, soalan yang pertama. So sebenarnya untuk nama saya tu, kenapa nama saya Siti Ashraf, sebenarnya saya dah explain benda ni dalam video saya yang pertama kalau tak silap saya. Tapi mungkin tak ramai antara korang yang tengok video tu, so saya akan explain sekali lagi. Lepas saya dilahirkan, sebenarnya mak saya nak letak nama saya Siti Aisyah. Nampaklah sikit macam perempuan kan, Ayu gitu, Siti Aisyah. Tapi kita orang punya saudara tu dia nurse dan dia yang daftarkan nama saya di Pejabat Pendaftaran Negara. So masa dia daftarkan tu, dia daftarkan Siti Ashraf. Jadi sebab masa tu saya kecil lagi, baby lagi, so saya tak ada pilihan, saya tak diberi pilihan untuk pilih nama saya sendiri. Lepas saya dah besar, daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, memang ramai sangat cikgu-cikgu dan kawan-kawan yang mempertikaikan, kenapa nama engkau Siti Ashraf? Kau tahu tak Ashraf tu lelaki? Macam tu. Tapi apa patut saya jawab kalau orang tanya macam gitu? So kalau ada antara kawan korang yang orang perempuan namanya lelaki ataupun orang lelaki namanya perempuan, korang tak payahlah nak mempertikaikan nama dia. Kenapa nama kau macam ni? Sebab dia sendiri pun tak ada pilihan. Dia tak diberi pilihan untuk pilih nama dia sendiri. Korang terima je lah nama dia. Asalkan tak mengganggu hidup korang. Okay? Lepas tu ada juga hari tu ada seorang hamba Allah ni, tak tahulah apa masalah dia. Dia pergi mesej saya, dia pergi call saya. Saya cakap hello, assalamualaikum. Lepas tu dia senyap je. Saya cakap hello. Lepas tu dia senyap je juga. Dan last kali dia letak. Lepas tu dia mesej saya, dia cakap ini Siti Ashraf ke? Cakap ya saya. Nama awak Siti Ashraf? Ya, kenapa? Ada orang batuk. Apa motifnya? Apa motif nak macam mempersendakan nama saya? Saya tak faham lah orang macam ni. Okay, next. Ramai juga yang tanya saya, akak asal mana? Dengar macam orang Kelantan. Akak asal mana? Dengar macam orang Jawa. Ada juga yang cakap saya ni macam orang Sabah Sarawak. So, untuk menjawab pertanyaan ni, saya rasa ramai juga yang tahu saya asal daripada Kelantan. Mak saya asal daripada Kelantan dan ayah saya asal daripada Thailand. So, family besar kita orang ada dekat Kelantan dan juga ada dekat Thailand. Tapi kalau korang nak suruh saya cakap Thailand sikit, saya boleh. Jangan cakap tak boleh. Dengar ni Sawadika, Chan Siti Ashraf ka. Aroi cincin. Sebenarnya tak pandai pun nak cakap Thailand sebab memang kita orang memang duduk dekat Malaysia dan tak selalu pergi ke Thailand. Bukan kata dalam setahun tu beberapa kali pergi pun tak. Biasanya beberapa tahun sekali lah macam tu. Beberapa tahun baru sekali pergi. Okey, soalan seterusnya. Ni pun ramai juga yang tanya, akak cikgu ke? Kenapa saya bercakap macam cikgu ke? Saya tak tahu part mana yang nampak macam cikgu, tapi saya cikgu ke? Tak, saya bukan cikgu. Cuma saya pernah lah jadi pensyarah bebas. Pensyarah? Bukan pensyarah, penceramah. Cuma saya pernah lah jadi penceramah bebas. Penceramah yang pergi ke sekolah-sekolah untuk bagi ceramah motivasi kat student-student, pelajar-pelajar tu kan. Saya pernah bekerja sebagai penceramah bebas.
So kita orang ni macam ada grup tau. So grup kita orang ni pernah pergi ke sekolah menengah, pergi ke asrama penuh, pergi ke politeknik, macam tu, untuk bagi ceramah motivasi lah. Dan saya rasa ramai juga yang tahu saya sekarang ni tengah masih lagi dalam belajar, masih lagi seorang pelajar, dan saya masih lagi struggle untuk habiskan proses pembelajaran saya ni. So korang tolong doakan saya, semoga saya cepat-cepat habis. Okey, soalan yang seterusnya. Ni pun ramai juga yang tanya, dah kahwin ke belum kan? Okey, alhamdulillah saya dah berkahwin dan saya dah ada seorang anak. Anak saya pun dah besar dah 7 tahun dah. So untuk korang yang masih tertanya sama ada saya dah berkahwin ke belum, saya dah berkahwin. Okey, next adalah saya pun tak tahu macam mana saya boleh terfikir untuk buat YouTube. Macam mana saya boleh encourage diri saya, membagi semangat kepada diri saya untuk buat YouTube. Tapi apa yang boleh saya katakan kat sini, saya memang suka sangat layan cerita-cerita yang ada dekat YouTube. Malah saya tak tengok sangat pun yang dekat TV, cerita dekat TV tu kan. Biasanya saya akan tengok dekat YouTube. Kenapa? Sebab bila kita nak tengok cerita, satu-satu cerita tu, bila search je dekat YouTube, semua ada. Kalau dekat TV, kita nak kena tengok cerita tu pada time tu sahaja kan. So biasanya time tu yang kita nak tengok cerita tu, saya punya masa tak available. Macam gitulah. So kan senang, buka je dekat YouTube, semua benda ada kan. So macam mana saya boleh encourage diri saya untuk buat YouTube? Sebenarnya saya macam dah terlalu lama untuk sambung belajar tau. Saya sambung belajar ni macam saya rasa dah terlalu lama. So jadi macam tepu macam tu lah. Korang tahulah bila kita buat benda yang sama over and over again, kita akan rasa macam aku dah tak boleh fikir, aku kena keluar daripada keadaan ni, kena pergi ke sesuatu tempat ataupun buat benda yang baru. Dan daripada situlah saya cuba motivasi diri saya, why not aku buat YouTube. Lagipun saya ni jenis orang yang minat sangat dengan cerita misteri, saya minat sangat dengan cerita yang kisah benar, kisah pembunuhan, saya memang suka. Cuma saya punya kelemahan adalah saya ni bukanlah berani sangat. Dan saya ni tak suka tengok cerita-cerita yang menggelikan. Saya tak boleh tengok. Dalam minggu lepas tak silap saya ada yang suggest untuk saya tengok cerita Si Chin. Korang mesti tahu kan cerita Si Chin yang betul-betul black magic tu. Lepas tu dia keluar muntah lah apa benda lah macam gitu kan. So saya memang tak boleh tengok cerita-cerita macam tu. Bukan cerita-cerita macam tu je, kalau cerita macam zombie pun saya tak suka juga. Sebab dia kan ada yang muka dia macam pelik-pelik macam tu. Tak tahulah macam mana orang boleh tengok keadaan yang macam gitu dan dia tak bermain-main dekat fikiran dia. Kalau saya memang saya akan bermain-main dekat fikiran. So that's why lah saya takkan tengok cerita macam gitu. Okay, untuk menjawab soalan tadi, kenapa saya boleh terfikir untuk buat YouTube tu? Ya itulah sebab saya nak keluar daripada bukan zon selesa tau, tapi sebab saya dah terlalu tepu dengan buat research. So nak ambil angin baru kononnya, pergilah buat YouTube. Kenapa YouTube? Kenapa tak benda lain? Sebab saya ada tengok beberapa YouTuber daripada Indonesia dan dia menceritakan kisah-kisah macam ginilah. So saya fikir why not aku pun buat macam dia juga kan. Macam cabar diri kita tau, cabar diri kita untuk buat apa yang dia buat. Boleh ke tak macam tu. So sekarang ni memang saya nak kena bagi masa lah. Masa untuk YouTube dan juga masa untuk saya study, untuk saya siapkan kerja-kerja saya. That's why lah dalam satu minggu tu kadang-kadang tak ada video macam tu. Sebab saya pun yelah ada kerja yang perlu disettlekan kan. Okay, soalan yang last. Yang ni saya sendiri pun tak tahu sebenarnya nak jawab macam mana. Tapi kalau awak tu adalah seorang YouTuber, awak just jadi diri awak je. Tak perlu nak jadi orang lain untuk tarik perhatian. Sebab benda tu takkan tahan lama. At least bila awak jadi diri awak sendiri, benda tu akan berkekalan. Sebab awak bawa watak awak. Awak bawa diri awak.
Kalau awak jadi orang lain, macam pelakon kan, kita berlakon jadi orang lain sekejap. Tapi sebenarnya benda tu tak lama. Sebab itu bukan diri kita, itu orang lain. Saya rasa yang tanya soalan ni adalah YouTuber juga. Jadi nasihat saya, kalau awak tak pandai nak bercakap, awak latih diri awak bercakap depan cermin. Itu yang paling efektif. Bila awak ada depan cermin, awak cuba bercakap macam awak tengah bercakap dengan kawan-kawan awak. Tak pun satu lagi, masa awak rakam ni, awak macam bercakap dengan kamera tu adalah kawan awak. Itu tu kawan saya tu. Tu kamera tu kamera kawan saya tu. Macam gitu. So intipatinya, tak perlu nak jadi diri orang lain, tak perlu nak jadi macam orang lain, tapi jadilah macam diri kita sendiri dan cuba sedaya upaya untuk share benda yang awak minat supaya awak boleh tarik orang lain yang minat apa yang awak minat tu untuk tengok video awak. Sebab bila kita share benda yang kita minat, kita akan selalu buat, kita akan selalu berterusan untuk share benda tu. Sebab benda tu pun kita minat kan. Okey, macam mana saya boleh bercakap macam gini? Mungkin sebab saya sendiri pun dah macam, yelah, kalau student ni dia macam terbiasa dengan buat presentation tau. Mungkin juga sebab tu saya jadi terbiasa untuk bercakap ataupun menyampaikan. That's why lah korang cakap saya ni cikgu. Tapi saya bukan cikgu. Cikgu juga, cikgu kepada anak saya je. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.